Itu keimanan kita pada Allah Subhanahu Taala. Dan kalau kita tidak beriman, kita tidak mendapat nilai puasa itu walaupun kita berpuasa, tak makan dan tak minum lebih daripada jumlah jam puasa. Ditulis ke atas kamu. Ditulis di sini ditafsirkan kutiba dengan makna fardhu, iaitu difardukan. Makna dari segi hukum dianya adalah wajib. Dari segi kedudukan dan statusnya ialah fardu. Tapi kenapa Allah menggunakan perkataan ditulis? Di situ ada makna. Ada ahli tafsir melihat bahawa perkataan ditulis itu memberi maksud bahawa dia diinstitusikan, dia dilembagakan, dia disistemkan ke atas kita. Kutiba, macam kita ada perlembagaan bertulis. Maknanya perlembagaan itu suatu sistem hidup kita. Di mana dari segi hukumnya ialah wajib kita laksanakan. Dari segi statusnya fardu. Dan dia adalah salah satu daripada rukun Islam. Jadi perkataan ditulis itu mesti kita faham disistemkan, diinstitusikan oleh Allah Subhanahu Taala sendiri ke atas kita. Kerana dia pun mempunyai kedudukan yang agak skeptikal ataupun disalahfahami oleh manusia. Kerana dia melibatkan soal makan dan minum. Lalu Allah menulis diinstitusikan, dilembagakan. Dan kita menerimanya sebagai satu sistem atas kamu, alaikum. Maknanya itu adalah suatu yang bersifat wajib ke atas kamu. Tidak ada pilihan. Kecuali dengan sebab-sebab uzur yang diuzurkan oleh kaedah-kaedah hukum. Bukan dicadang kepada kamu. Tapi alaikum, bukan ilaikum. Alaikum maknanya atas kamu. Apa dia? As-siyam. Iaitu as-siyam ataupun kita terjemah puasa. Sebagaimana yang ditulis ke atas orang-orang dari sebelum kamu. Maknanya puasa ini mempunyai nilai sejarah. Mempunyai nilai nostalgia yang tinggi. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita ni, di antara barang-barang yang bernilai mahal, yang harganya mahal ialah barang-barang antik. Kita kata antik ni, tok nenek kita lagi barang ini. Maknanya benda tu simple je. Tapi oleh kerana benda tu antik, dia berharga lama. Jadi puasa itu begitu juga. Dia adalah dalam maksud telah menjadi rukun kepada umat-umat yang terdahulu, iaitu nabi-nabi yang terdahulu. Jadi dia adalah satu benda yang mahal, begitu antik, begitu tinggi nilainya kepada kehidupan kita. Itu maksud daripada begitu. La'allakum tattaqun, moga-moga kamu menjadi, saya terjemah tadi, terus bertakwa. Tattaqun fi'il mudhari', iaitu present continuous. Memberi makna bahawa tujuan puasa itu supaya kita bukan sahaja menjadi orang bertakwa pada bulan puasa ataupun pada bulan Ramadan. Tattaqun, mana berterusan kamu tu menjadi orang yang bertakwa. Dan Allah menyebut pun dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural, maknanya ramai-ramai, bersama. Jadi puasa ini bukan isu peribadi, isu masyarakat. Dia adalah bukan persoalan personal, dia adalah persoalan kemasyarakatan, negara, manusia seluruhnya. Dalam rukun iman kita, kita mempercayai rasul-rasul. Ini bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Di sinilah peranan puasa untuk mengaitkan kita dengan rasul-rasul yang kita percayai mereka juga rasul. Rukun iman kita bahawa rasul itu bukan saja Muhammad, juga nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang lain. Bagaimana tuan-tuan menghubungkan kepercayaan bahawa Ibrahim, Musa, Isa itu juga ada rasul. Kalau Nabi Ibrahim, mungkin bila kita pergi Mekah, pergi umrah, pergi haji, kita dapat melihat kesan-kesan Nabi Ibrahim itu pada tawaf, pada Kaabah, pada sa'i. Nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Di antaranya ialah dengan kita mengingati bahawa puasa ini juga telah difardukan pada mereka. Bukan setakat mereka yang dapat berpuasa, kita juga dapat berpuasa. Saya tak guna perkataan mereka kena berpuasa, kita kena berpuasa. Kerana bahasa itu tidak mendapati maksud asal puasa itu difardukan.
Seharusnya kita melihat puasa itu sebagai satu anugerah Allah SWT. Sebagai satu aset, bukannya liability. Sebagai satu modal, bukannya beban. Sebab itulah tuan-tuan, saya mencadangkan perkataan-perkataan itu kita guna dengan baik. Menyambut Ramadan. Yang ironinya, ibu bapa kita dulu yang tidak berapa berpelajaran pun dari segi ilmu-ilmu moden ni, tapi mereka bila sampai Ramadan, mereka kata menyambut puasa. Kita yang ada degree macam-macam ni menyebut kena berpuasa. Itu menggambarkan betapa falsafah puasa itu kurang dipahami. Malah kita berada dalam keadaan yang skeptikal kepada kehadiran puasa. Jangan ada di antara kita yang bila penyimpan Maha Besar Raja-Raja kata anak bulan tak nampak, lalu puasanya lusa. Jangan antara kita ni kata Alhamdulillah puasa tak jadi esok. Itu suatu perkataan yang kurang sopan kepada tetamu Allah yang begitu mulia. Begitu juga kalaulah penyimpan Maha Besar Raja-Raja kata anak bulan Syawal tak nampak, jadi rayanya lusa, tidak esok. Janganlah kita marah-marah ataupun mempunyai sikap yang marah-marah kepada keadaan tersebut yang menggambarkan kita tidak berapa suka pada puasa. Jangan kita mula berpuasa dengan muka yang mencuka, tapi kita mengakhiri puasa dengan senyum-senyum dan senyum-senyum. Memberi makna kita ni akan terlepas daripada berpuasa. Fenomena ini saya tidak mengkritik personally. Tapi saya sendiri ada pengalaman-pengalaman zaman budak, zaman remaja ni yang sedemikian. Yang menggambarkan kita tidak mesra dengan puasa. Malah kita menganggap sebagai satu bebanan. Sebab itulah kita sebut kena berpuasa. Waliyazubillah. Kita minta taubatlah kepada kesalahan-kesalahan lama tu. Ayyaman ma'dudat. Beberapa hari yang kamu boleh bilang pun. Yang boleh dibilang. Ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Beberapa hari yang berbilang, maknanya boleh dibilang pun. Sejumlah 28 hari saja ataupun 29. Siapa dari kalangan kamu yang berkeadaan sakit ataupun atas musafir, maka beberapa hari yang lain sebagai ganti. Ayat yang Allah guna atau bentuk ayat ini ialah dalam bentuk maridan au ala safarin. Sakit ataupun musafir. Seperti yang saya selalu sebut, bila tanwin, bila bagi dua, dia memberi makna at-tafkhim wa ta'zim. Di sini pun maridan au ala safarin. Memberi makna dalam keadaan yang kamu benar-benar sakit. Ataupun berada dalam betul-betul kamu bermusafir. Maka gantilah dengan beberapa hari yang lain. Memberi makna bahawa berbeza puasa ni dengan sembahyang. Berbeza dari sudut ini maksud saya. Dia sama-sama rukun Islam. Sembahyang ini kalau kita daripada KLIA nak pergi Kedah, walaupun kita naik kapal terbang 40 minit, 50 minit je, di KLIA kita zuhur sampai Al-Usta pun masih zuhur. Kita digalakkan jamak dan qasar. Jamak dan qasar. Tetapi dalam konteks maknanya kita tu diberi galakan untuk tidak menunaikan sembahyang yang penuh. Kita menggunakan peluang tersebut, iaitu peluang ataupun sifat musafir kita. Tapi dalam keadaan puasa, dalam perkara puasa, kalau boleh kita terus juga berpuasa. Sebab itu ayat menyebut wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di atas orang-orang yang membebani ke atasnya, iaitu tidak dapat berpuasa pada tahun berikutnya, seperti yang tuan-tuan dan kita semua tahu, maka fidyah memberi makan orang-orang miskin. Kalau kamu tatawwa', kalau kamu dapat memberi fidyah itu lebih banyak daripada kadar minimumnya, maka itu adalah lebih baik pada kamu. Katalah fidyah itu 3 cupak, katalah minimumnya ataupun kadarnya 3 cupak cukup. Tapi isu ini bukan soal ganti, soal tarbiyah. Jadi kalau kamu boleh bagi lebih banyak, itu lebih baik pada kamu.
Sebab dia adalah mentarbiah diri kamu untuk menjadi orang yang pemurah, untuk menjadi orang yang bersyukur. Wa antasumu khairul lakum. Ini ayatnya. Walaupun kamu layak tadi untuk tidak berpuasa kerana sakit dan musafir, kamu layak. Kamu layak. Tapi kalau kamu terus juga berpuasa, maka itu adalah lebih baik bagi kamu. Kenapa? Kerana puasa itu ialah satu tarbiyah, satu pendidikan, satu proses untuk membina diri kita. Jadi walaupun kita mempunyai peluang, dalam arti kata dibenarkan untuk tidak berpuasa, tapi mengambil peluang untuk berpuasa itu adalah lebih baik. Izinkan saya membuat analogi begini, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bergerak atau bermusafir dengan kereta daripada Shah Alam balik ke Al-Ustaz, betul, orang itu telah dibenarkan untuk tidak berpuasa kerana musafirnya tu mencukupi kadar untuk dia tidak berpuasa. Mengikut pendapat umumnya 2 marhalah. Jadi boleh dia tidak berpuasa. Tetapi kalaulah dia berpuasa itu adalah lebih baik. Itu je. Jadi kalau orang tu pagi-pagi lagi bersiap dengan kuihnya, dengan buah-buah, dengan apa makan untuk makan dalam kereta, mentang-mentang nak balik Al-Ustaz, kerana nak balik beraya dah. Bukan salah. Bukan salah. Allah kata di sini, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu berpuasa itu adalah lebih baik pada kamu jika kamu faham. Maknanya orang tadi yang coba analogi tadi, tidak berpuasa kerana musafir daripada Shah Alam ke Al-Ustaz, bukan salah, tak salah. Memang tak salah, tidak berdosa. Tapi nampak sangat tak faham. Itu je. Nampak sangat dia tak faham hikmah puasa tu kan. Mentang-mentang dia musafir, dia ada peluang itu, dia terus tidak berpuasa. Dia ganti kemudian. Tidak salah. Tidak salah. Tapi nampak sangat tak faham. Dia tidak memahami hikmah puasa tu. Sedangkan Allah kata wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu berpuasa itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu faham, jika kamu tahu. Jadi tuan-tuan, tunjukkanlah kita dipaham. Tunjuklah kita ni tahu. Dahlah kereta baru, kereta besar pula tu, pakai driver pula tu, kita tak puasa. Tak salah, tak salah. Tapi nampak sangat tak faham akan hikmah dan falsafah puasa tu. Begitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Seperti yang tuan-tuan tahulah, disempurnakan penurunan Al-Quran itu pada bulan ini, di mana sifat Al-Quran itu hudan. Dia adalah sebagai petunjuk kepada manusia seluruhnya dan penjelasan pada petunjuk tersebut. Maknanya dalam konteks umumnya Quran itu petunjuk. Tapi dalam Quran tu ayatnya yang sebanyak itu tu yang selalu dibilang dengan 6,666. Ada pendapat masyhur begitulah. Yang membilang tu dia kata maknanya ayat-ayat ini bayyinatin minal huda. Ayat-ayat yang detail itu menjelaskan petunjuk tu. Perincian dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi sosial, dari segi pendidikan, dari segi sejarah, kan bayyinatin minal huda. Dia menjelaskan Quran sebagai sebuah kitab petunjuk tu dijelaskan lagi oleh ayat-ayat yang begitu banyak. Wal furqan, dan ayat dan Quran ini juga disifatkan oleh ayat puasa ini sebagai al-furqan, iaitu yang membezakan ataupun yang memisahkan. Suka tuan-tuan saya menyebut tafsiran oleh As-Sabuni. As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Safwatut Tafasir, dia menyebut perkataan Ramadan itu, makna asal Ramadan ialah pasir yang panas. Pasir di padang pasir yang panas tu, yang kita nampak berkelip-kelip tu. Itu Ramadan, Ar-Ramadan. Jadi kata dia, ini memberi makna bahawa ataupun Ramadan itu mempunyai message ataupun image sebagai pembakar dosa-dosa. Itu tafsiran dia. Makna perkataan Ramadan itu pasir panas yang memberi image bulan yang berpotensi untuk membakar, untuk menghanguskan segala dosa-dosa kita. Yang makna dia potensial. Dia adalah
aset untuk kita guna bagi membetulkan ataupun memperbarui diri kita di mana kita menjadi orang baru pada 1 Syawal. Jadi Ramadan itu, perkataan itu digunakan ataupun maksudnya itu ialah demikian. Di mana pada bulan itu diturunkan padanya Al-Quran. Tapi yang mungkin tuan-tuan dah tahu bahawa penurunan Quran ini ada 2 peringkat. Peringkat pertama daripada Sidratul Muntaha disebut begitu kepada As-Sama'id Dunia. As-Sama' itu makna langit, dunia itu kita terjemah dunia. Dunia itu makna dekat. Dekat. Dan disebut bahawa langit itu ada sab'u samawat, ada 7 peringkat, 7 lapis. Jadi As-Sama'id Dunia yang terdekat dengan bumi. Mana Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan sekaligus. Daripada Sidratul Muntaha ataupun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala turun diletakkan di As-Sama'id Dunia secara lengkap sekaligus ataupun sejumlah yang ada pada kita sekarang. Kemudian daripada situlah dia diturunkan selama 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu mengikut asbabun nuzul, mengikut kes-kes, ada yang turun tanpa kes selama 23 tahun. Jadi unzila fihil Quran di sini diturunkan padanya Al-Quran. Ahli tafsir menyebut diturunkan daripada sisi Allah ke As-Sama'id Dunia, ke langit yang pertama tu, atau langit yang terdekat dengan kita. Dari situ maka malaikat Jibril menurunkan dari semasa ke semasa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu telah pun kita faham. Yang pentingnya ialah Allah menyebut di sini hudan linnas. Dia menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Walaupun ahli tafsir lebih merujuk manusia di situ ialah manusia Muslim. Tetapi kita lihat dari sudut Quran itu sebagai kitab petunjuk, dia bukan sahaja boleh digunakan oleh orang-orang Islam. Rasulullah itu sendiri rahmatan lil alamin. Rahmat kepada seluruh alam. Maknanya Rasulullah bukan sahaja memberi rahmat kepada orang-orang Islam, ajaran-ajarannya, hukum hakamnya, kaedah-kaedah yang diajarnya, ternyata dalam sejarah Rasulullah, sirah baginda, orang-orang bukan Islam juga dapat memanfaatkan ajaran Islam sebagai cara hidup yang terbaik bagi mereka. Dan mereka diklasifikasikan sebagai kafir zimmi. Dalam kisah Rasulullah, dalam sirah Rasulullah mengenai negara Madinah. Jadi hudan linnas, petunjuk pada seluruh manusia. Orang Islam dah tentu mesti pun mengambil petunjuk Islam. Tapi ayat ini saya suka mengingatkan diri saya dan tuan-tuan, ada tugas. Ada tugas untuk kita membawa Quran yang sebagai hudan ini juga dapat dipahami, dinikmati nikmat itu oleh orang-orang bukan Islam. Sekali lagi mereka mendapat hidayah memeluk Islam atau tidak itu bukan kerja kita. Kita mendoakan, kita menyampaikan. Mereka mendapat hidayah atau tidak itu ialah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat cerita Abu Talib. Cerita Abu Talib. Walaupun Rasulullah mendoakannya, dia tetap tidak memberi hidayah. Dan Allah menjawab, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak boleh memberi hidayah orang yang kamu sukai, tapi Allah yang memberi hidayah orang dia kehendaki. Maknanya di sini saya menyebut ayat ini untuk menyatakan persoalan mendapat hidayah ke tidak itu kerja Allah. Tapi tugas kita ialah jadikan Quran itu hudan linnasi jami'a. Mana begitu? Untuk seluruh manusia. Maknanya untuk kita sebarkan ajaran itu kepada orang-orang bukan Islam dan mengajak mereka untuk menerima ajaran itu walaupun mereka tidak menerima akidah Islam. Itu menjadikan mereka kafir zimmi. Jadi tuan-tuan, bulan-bulan Ramadan begini, insya-Allah kita akan bertadarus menghabiskan bacaan itu. Tapi biarlah kita follow up selepas Ramadan itu dengan melaksanakan kerja-kerja ini. Iaitu menyampaikan ajaran Islam itu kepada termasuk orang-orang bukan Islam. Barulah kita ini benar-benar membaca Al-Quran insya-Allah. Ada tanggungjawab itu. Wa bayyinatin minal huda, saya dah sebut tadi, wal furqan. Dan juga Quran itu disebut oleh ayat ini sebagai furqan, yang memisahkan.
Nama Quran itu ialah yang memisahkan. Nama Quran itu banyak. 5 yang popular ialah Al-Quran, Al-Huda, Al-Furqan, Al-Zikru, Al-Kitab, Al-Wahyu. Di sini Al-Furqan. Saya tengok perkataan Furqan yang menjadi salah satu daripada nama Quran. Disebut dalam ayat mengenai puasa ini mempunyai beberapa mesej ataupun khususnya bermaksud untuk kita melihat bulan Ramadan itu sebagai bulan pemisah di antara kita sebelum Ramadan dengan kita selepas Ramadan. Kita cek sendirilah. Kita cek di kita, aku ni sebelum Ramadan ni ataupun selepas Ramadan tahun lepas begitu dan begini. Jadi satu bulan Ramadan yang kita akan sambut dan melalui proses tarbiyah itu sepatutnya dapat memisahkan kita daripada keadaan yang sedemikian. Pada satu Syawal tu kita menjadi orang yang lain, orang yang terpisah daripada keadaan sebelum ini. Jadi orang baru, orang baru, orang yang nilainya, komitmennya, pemikirannya, gaya hidupnya, hatta gaya makan pun berubah. Gaya makan berubah diatur oleh Ramadan. Maknanya satu Syawal itu kita menjadi orang baru. Tuan-tuan, insya-Allah bukan takat kasut dan baju lah yang baru. Kita tu personally menjadi orang baru. Dipisahkan oleh Ramadan. Saya rasa kita boleh mengambil mesej itu daripada nama bulan itu, nama Al-Quran itu dalam konteks ayat Ramadan atau ayat puasa ni dengan maksud pemisah. Al-Furqan. Jadi kita menjadikan bulan itu sebagai bulan pemisah kita daripada keadaan lama, keadaan yang sebegitu pada suatu keadaan yang baru. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ini persoalan teknikal sikit. Siapa dari kalangan kamu yang dapat menyaksikan bahawa bulan itu bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Perkataan syahida ini memberi makna bahawa penyaksian tentang Ramadan bukan semata-mata dengan mata kasar ini. Kalau mata ni dalam bahasa Arab dipanggil ra'a, tengok. Syahidah maknanya dapat menyaksikan. Jadi kalau kamu tak tengok pun kamu dapat membuktikan dengan alat dan teknologi, maka itu dikira sah. Dan negara kita menggunakan dua kaedah. Kaedah ru'yah dan juga kaedah hisab. Merujuk pada syahidah. Boleh cara hisab dia. Tak mesti tengok. Itu saya kata teknikal tadi. Wa man kana maridan aw la safari fa'iddatun min ayamin ukhra. Tuan-tuan tengok sekali lagi di sini ayat yang sama diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat yang 184 tadi dalam ayat 185 ni. Itu siapa dari kalangan kamu yang berkeadaan sakit atau di atas musafir maka beberapa hari yang lain. Maknanya di sini ada dua ayat yang menyebut tentang perkara tersebut. Betapa Al-Quran nak mengingatkan kita bahawa puasa ini bukan soal penderaan. Bukan nak dera manusia. Hatta ayat yang berkenaan tu diulang Allah 2 kali supaya kita ni faham bahawa kalau sakit, kalau demam, kalau ada masalah, kalau musafir, boleh tidak berpuasa. Tapi kalau kamu terus berpuasa, that's better for you lah. Itu adalah lebih baik. Kerana dia persoalan tarbiyah. Persoalan pendidikan. Sebab itulah bila orang perempuan katalah dia tak dapat berpuasa, dia kena ganti lepas tu. Tapi kalau dia tak dapat semayang, dia tak perlu ganti. Boleh faham ya? Kerana semayang itu hubungan personal dia dengan Allah. Tapi puasa ialah proses pentarbiahan dirinya. Dan dengan itu dia mesti ulang selepas itu. Termasuk orang sakit di sini pun kena ulang lepas tu. Atau kena gantilah. Tapi kalau tak boleh ganti, kaedah menyebut bahawa tahun kedua itu bayar fidyah. Seperti yang kita tahulah. Jadi falsafahnya di sini, puasa bukan satu liability. Bukan suatu benda yang kita boleh sebut kena puasa. Sepatutnya kita sebut dapat berpuasa. Barulah puasa itu menjadi suatu yang mesra dengan kita. Dan membawa keberkatan yang banyak. Cuba tengok ayat seterusnya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah kehendaki dengan kamu, dengan ini ada maksud dia. Ada mengatakan maksud Allah kehendaki dengan puasa ini untuk kamu jadi mudah.
Wala yuridu bikumul usra, dan bukan untuk payahkan kamu. Ada yang menafsirkan dari sudut fidyah tadi, iaitu hendaklah kamu kalau tak dapat puasa selepas itu, masuk tahun kedua kamu bayar fidyah. Jadi Allah nak memudahkan kamu, bukan nak menyusahkan kamu. Maknanya sama ada fidyah tadi ataupun puasa itu sendiri, semangatnya ataupun imejnya untuk memudahkan kehidupan kita. Tuan-tuan cuba perhatikan. Bulan puasa ni manusia mudah bangun, mudah pergi masjid, masjid penuh, kebaikan-kebaikan berlaku kan. Mudah betul. Dari segi masa pun mudah. Maknanya kita mempunyai masa tambahan atau extra time dalam kehidupan kita. Biasa kita bangun sekarang lah. Dekat subuh bangun lah. Tapi bulan puasa melatih kita, kita mempunyai masa yang lebih. Iaitu sejam, 2 jam ataupun sekurang-kurang setengah jam sebelum bangun. Itu kalau kita rasa kenyang pun Nabi kata bangun dan bersahur juga kamu dengan seteguk air tu. Maknanya di sini bukan soal isu makan kenyang tak kenyang. Tapi soal bangun atau berjaga mempunyai masa yang lebih. Dan ini telah berjaya dilaksanakan oleh proses Ramadan. Itu al-yusra. Kita ni selalu komplain tak ikut masa kan. Tak ada masa, tak ikut masa, banyak kerja. Ramadan sebenarnya melatih kita mempunyai masa lebih. Dan berdisiplin itu dan ini. Yang mungkin tuan-tuan boleh faham dengan mudah tu. Tapi Allah menyebut. Puasa bukan nak memayahkan kamu. Tetapi untuk memudahkan kamu. Dan cara ayat pun Allah sebut dalam dua keadaan yang mukhalafah dia panggil. Ya. Kalau saya kata, kertas ini putih. Cukup dah kan? Dah cukup dah. Tapi kenapa pula saya kata bukan hitam? Allah kendaki dengan puasa ini mudah. Bukan untuk memayahkan. Kenapa perlu ulang perkataan kedua tu? Bila saya kata kertas ini putih, sepatutnya cukup lah. Semua orang faham kan? Tapi saya kata lagi, bukannya hitam. Sebab saya tahu, orang di depan saya tu asyik berfikir bahawa kertas ni hitam. Ya. Saya kena gandakan, menyebut yang sebaliknya. Iaitu tidak begitu. Allah tahu bahawa manusia bersentimen, payah. Puasa payah. Ya? Bersentimen gitu. Lalu Allah sebut, Allah hendak kamu jadi mudah dengan puasa ni. Bukannya untuk jadi payah. Jadi dia sebut bukan untuk memayahkan tu, kerana Allah tahu bahawa manusia itu selalu berfikiran yang kedua tu. Dalam memahami kepaduan ataupun agendanya. Jadi kita patut faham di sini. Jangan kita rasa demikian hingga kan Allah menegur kita secara tak langsung bahawa kita tu bersentimen sedemikian. Jadi kena ingat tuan-tuan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu sempurnakan iddah, iaitu period tu, masa puasa tu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu bertakbir pada Allah atas apa yang Allah berikan petunjuk ke atas kamu. Wala'allakum tashkurun, dan dengan itu moga-moga kamu terus menjadi orang yang bersyukur. Perkataan walitukmilul iddata, sempurnakan iddah tu ataupun jumlah hari yang ditentukan oleh Allah tu. Sepatutnya kalaulah, saya mau buat analogi lagi, kalaulah disebut oleh penyimpan Maha Besar Raja bahawa anak bulan tak nampak, iaitu rayanya lusa. Sepatutnya kita dengan rasa bangga, dengan rasa suka dapat ataupun rasa suka dengan tambahan hari tersebut. Kerana itu ada satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita rasa gelisah, marah-marah ataupun tak berhati kerana anak bulan tak nampak, menunjukkan kita tak berapa faham tentang falsafahnya. Sedangkan Allah memberi satu hari lebih kepada kita untuk kita sempurnakan. Biar sikap kita tu sikap suka. Suka tetamu ni terus berada di rumah kita satu hari lagi. Cuba tuan-tuan gambarkan. Saya terus membuat analogi dalam masa singkatnya. Kalau seorang tetamu datang rumah kita, kalau tuan-tuan sendirilah jadi tetamu, membawa barang yang banyak untuk diberikan pada tuan rumah tu. Tapi kalau tuan rumah tu bersorak-sorai, suka ketawa, bila kita tak boleh masuk rumah dia pada hari tersebut, kerana anak bulan Ramadan tak nampak, kita mesti berdiri di pintu masuk lusa.
Kalau kita dengar tuan rumah anak beranak dia tu ketawa tentang kita tak boleh masuk pada hari itu, kena masuk lusa. Apa perasaan tuan-tuan? Tapi kena masuk juga. Itu lusa masuk jugalah. Bila nak habis pula ketetamuan, nak habis tu, tuan rumah ni makin senyum bila kita nak habis. Malah bila kita diperintah duduk sehari lagi bertamu di rumah tu, mereka tu tak berapa selesa. Tak berapa suka nampak dengan kita bernambah satu hari lagi. Jadi saya akan tanya begini. Kalau tuan-tuan bawa barang-barang ke rumah, bawa nikmat pada rumah tu, tuan-tuan tinggal ke tidak untuk keluarga tu? Saya backing sikit dalam hal ni. Kalau tuan rumah buat begitu pada saya sebagai tetamu, saya tak tinggal sebiji pun, saya balik semua. Maknanya tidak ada keberkatan yang tinggalkan oleh Ramadan kerana cara kita menerima tetamu ini dengan cara yang tak betul. Siapa nak tinggal nikmat? Nak tinggal berkat. Sedangkan Allah menjanjikan tetamunya membawa berkat. Tapi sejak beratus tahun dah kita berpuasa tiap Syaban Ramadan. Tapi keberkatan macam tak ada. Jenayah bertambah, rombakan bertambah. Itu ada ini masih berlaku. Semacam Ramadan tidak memberi kesan. Saya nampak kemungkinan, analogi saya ialah kita tidak berapa mesra Ramadan. Kita melihatnya sebagai satu bebanan ataupun keterpaksaan dengan sikap kitab yang sedemikian. Ada kita harap tuan-tuan, ulasan saya itu mudah ya, iaitu untuk menukar sikap kita terhadap Ramadan ini daripada satu yang dianggap sebagai bebanan ataupun liability tadi menjadi satu aset. Menjadi tetamu kita yang amat kita tunggu-tunggu dan kita begitu hibur untuk berpisah dengannya. InsyaAllah Ramadan akan membawa keberkatan dan menjadikan kita orang yang terus bersyukur. Sikit lagi saya ambil tuan-tuan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu bertakbir kepada Allah atas apa yang Allah telah beri petunjuk pada kamu. Pagi raya tu kita bertakbir kan. Jatuh matahari hinggalah kita sembahyang raya esoknya. Kita bertakbir. Allah sebut. Walitukabbirullaha. Hendaklah kamu bertakbir kepada Allah. Tapi perintah itu semacam bersyarat. Ala ma hadakum. Atas apa yang Allah telah beri petunjuk pada kamu. Mana ada something extra yang kita dapat. Ada nilai tambah yang kita dapat. Dan itu patutlah kita kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersyukur. Tapi kalau kita tak dapat apa, Kalau kita terima tetamu macam tu, apa haknya untuk kita bertakbir? Saya berkasar sikit di sini. Dalam bahasa ringkasnya, jangan kita buat tak malu muka begitu. Pagi-pagi bertakbir begitu. Padahal tak dapat apa pun. Jangan. Sebab kita disebut oleh Allah, bertakbirlah atas apa yang Allah telah beri petunjuk pada kamu. Maknanya pastikan tuan-tuan mendapat satu nilai tambah, satu benda baru, satu peningkatan, barulah layak kita bertakbir pada pagi tersebut. Bukan kerana baju baru je kita bertakbir. Kerana ada satu nilai tambah yang berlaku. Itu kedudukan ayat. InsyaAllah lah, maknanya kita cuba berada dalam keadaan sedemikian supaya betul kita ataupun keadaan kita itu menepati dengan falsafah puasa yang kita cuba sebut secara ringkas pada hari ini. Wala'allakum tashkurun. Dan moga-moga kamu dengan itu terus menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, begitulah pada tengah hari ini sebagai persiapan ataupun sebagai persediaan kita untuk menyambut Ramadan. Moga kita pun berada dalam perspektif yang betul tentang tetamu yang akan datang melawat kita ni. Dan insyaAllah Ramadan itu menjadi sesuatu yang sedemikian. Dan puasa itu benar-benar menjadi suatu rukun dalam kehidupan kita yang membentuk, yang merubah kita. Bukannya sebagai sesuatu yang membebankan. Biar orang bukan Islam pun lihat dengan kita berpuasa, kita menjadi orang yang lebih hebat. Bukan menjadi orang yang lebih teruk atau berletih ataupun menurun kerasnya. Jangan kita berfikir begitu. Dengan caranya mudah je, faham falsafah, di samping kita faham technicalities. Batal tak batal puasa kita faham semua. Tapi kadang-kadang kita terlupa falsafah dia atau kedudukan dia ataupun kosmologi dia lah ataupun kedudukan sebenar puasa itu.
Jadi itulah tuan-tuan saya mencelah pada minggu ini atau bulan ini dengan 2-3 ayat tadi sebagai peringatan kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.